Alright, Assalamualaikum semua. Okey, petang ni saya share-share lagi. Saya live lagi petang ni. Hari ni kita nak topik yang berbeza sikit lah. Okey, Assalamualaikum semua. Alright, okey, mungkin ada delay tadi. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, petang ni saya nak share sikit lah pasal apa. Kita lain sikit lah, topik lain sikit yang tak adalah kaitan dengan kereta ke minyak hitam ke, tak ada. Kita nak share-share pasal apa, saya punya pengalaman dulu tu. Macam mana saya boleh jadi engineer tu. Okey. Yang menarik tu, macam mana kalau mungkin ada yang anak-anak korang ke ataupun saudara mara yang nak jadi engineer, boleh share video ni, boleh share live ni dekat kawan-kawan tu. Okey, supaya bila kita apa, dia nak jadi engineer tu, dia tahu dia punya jalan tu yang mana satu. Okey, yang ni pun jalan ni saya dapat masa tu, jalan tu pun ditunjuk oleh orang lain. Okey, dia ada cerita dia tu. Okey. Apa yang saya share ni, kita nak bagi orang tahu macam mana kalau kita nak jadi sesuatu career tu atau jadi sesuatu profesional tu, punya perjalanan dia macam mana. Apa yang contohnya saya share sikit Okey, kalau kata masa kecil tu, kalau kata ada yang nak jadi engineer tu, okey. Dia tengok kita punya keturunan juga. Okey. Maksudnya saya tak kata keturunan tu adalah satu kemestian. Tak. Dia bukan satu kemestian kena ada keturunan yang memang atuk dia engineer ke moyang dia engineer, tak ada. Dia macam kita nak tengok berapa kuat dia punya diri seseorang tu nak capai ni cita-cita tu. Dia bukan satu kemestian, keturunan tu bukan satu kemestian, tapi dia adalah satu kelebihan kat situ. Okey, macam saya dulu memang daripada saya kaji balik keturunan saya ni, saya ada bincang dengan abah saya tu. Saya tanya balik asal usul atas-atas tu kan, masa atuk saya ke, saudara mara ke. Memang salah satunya darah yang mengalir dalam badan saya ni, dia darah yang boleh dikatakan senang nak cerita, dia darah tukang. Okey, faham tak? Darah tukang, maksudnya dia tangan ni, okey, tangan ni memang ada darah tukang. Dia memang kalau kata pegang barang tu, dia boleh jadi elok. Okey, macam tu. Okey, dia satu kelebihan. Dia satu kelebihan kat situ. Jadi korang kena check kat situ. Kalau korang ada benda tu, memang dia satu kelebihan. Okey, tapi bukan satu kemestian. Okey. Lepas tu tengok juga suasana tu. Okey, kalau korang tak ada keturunan bertukang ke, tak ada keturunan foreman ke, mekanik ke, tak ada. Tengok juga suasana tu. Kalau korang memang dibesarkan dalam suasana bapak korang tu ada bengkel kereta, ataupun orang ni memang suka campur-campur dengan mekanik, foreman ataupun tukang-tukang kayu ke apa ke, ia salah satu faktor yang boleh membawa korang tu ke arena engineering tu lah. Okey, macam saya daripada kecil tu memang memang kelebihannya, memang keturunan tu memang dikurniakan kat saya. Okey, memang benda ni pun saya dah test lah benda tu, memang betul. Darah tu dalam badan saya tu memang ada keturunan bertukang. Sebab benda ni saya test. Okey, saya test nak tengok betul ke apa kebesaran Tuhan tu, kurnia tu atau orang panggil gifted tu, dia masuk dalam badan kita ni, betul ke benda tu. Saya pun kaji diri saya tu. Kaji bukan untuk bermegah ke apa, tak. Dia kaji untuk nak tahu kita ni betul kita ni gifted. Gifted betul ke kita ni, soalan benda tu ada tak gifted tu. Okey. Jadi saya pun test lah satu benda tu. Jadi kebiasaannya kalau besok saya nak pergi site ke ataupun saya nak pergi kerja tu, sehari sebelum tu saya akan baca dia punya buku manual lah. Okey, buku manual tu macam cara pasang ataupun cara nak install barang tu lah. Okey, barang tu tak semestinya sama. Kadang barang tu lain-lain, cara nak pasang pun lain, strategi pun lain-lain. Okey, jadi untuk hari tu memang saya memang nak tahu sangat, saya skip tengok manual tu. Saya nak test skill saya tu. Maksudnya dekat site baru saya nak baca manual tu. Dekat site macam barulah hegeh-hegeh nak pergi study benda tu untuk pasang barang tu. Macam tu saya pernah satu kali saya buat macam tu. Tapi benda ni tak digalakkan lah, sebab galah risiko kan. Saya buat benda tu. Jadi apa yang terjadi masa tu, dia boleh jadi. Okey, barang tu boleh jadi sebab saya tak pernah pasang barang tu. Maksudnya sampai site, saya tengok barang tu macam mana, tengok menu tu macam mana, terus pasang barang tu.
Maksudnya benda tu gifted. Okay, gifted. Tapi benda gifted tu kita kena hati-hati sikit supaya kita tak jatuh dalam lembah kesombongan. Okay, tak ada. Itulah sekali je saya buat benda tu. Maksudnya lepas tu kalau nak pergi site, besok nak pergi site, memang hari ni kena baca manual, baca dia punya detail tu. Okay, Kak Sal dah masuk. Ni pandai masak ni. Okay. Bidang saya bukan bidang masak-masak ni. Okay, tapi boleh dengar-dengar ya. Saya kalau bidang-bidang masak ni, saya suka yang bahagian dapur. Dia punya apa? Dia punya alat-alat nak masak-masak tu. Dia punya apa? Dia punya dapur tu, teknologi dapur, ada infrared, ada yang boleh eja-eja, ada yang pakai elektrik, tak pakai gas. Okay. Lepas tu kadang lawak juga nama-nama periuk belanga ni, dia kadang main sebut dia nama tu kan. Kadang di sini Tefal macam-macam lah benda-benda yang nama dia tu macam bagi saya lawak lah sebab bukan bidang saya kan. Okay, itu masa kecil-kecil kena check dulu keturunan korang, suasana tu macam mana. Okay, benda ni saya memang check balik daripada kecil tu memang dah terdedah dengan benda-benda tu. Memang daripada kecil tu memang suka sangat buat benda-benda pelik. Ambil kotak, pasang ke apa ke, jadi kereta ke, ataupun kalau ada mainan tu tak lama kemudian dia dibuka, dilerai kan. Okay, ambil screwdriver, lerai kan, tengok, lepas tu pasang balik. Tak jadi buang. Okay, macam tu saya buat dulu. Okay, lepas tu itu first, maksudnya kau punya suasana masa kecil tu. Okay, lagi satu, bila nak masuk bidang engineering ni, salah satu yang faktor okay, ni benda ni fakta. Kalau kita matematik kita tu tak berapa kuat, matematik tak berapa kuat, maksudnya kita tak suka pelajaran matematik tu. Jadi dia sebenarnya dia keperluan sebenarnya matematik tu, sebab ialah kita nak kira barang tu berapa kilo, berapa panjang pula benda barang tu. Okay, nak kena imagine. Okay, korang katalah korang nak pasang projektor ke, nak pasang lampu. Okay, misalnya korang nak pasang lampu ke apa, korang kan kena kira berapa panjang, berapa dia panjang kabel tu, berapa kaki, berapa meter kan. Okay, matematik ni memang kena ada. Okay, kalau korang memang suka matematik, memang korang ketagih nak buat latihan matematik tu, itu saya dulu. Saya dulu memang suka. Jadi kalau kata 5-6 bulan baru habis soalan matematik tu tapi memang zaman tu saya habiskan semua sebab saya minat matematik tu. Okay, kita bekas teknikal je. Okay, cikgu pun ada kat sini. Alright. Saya sempat jadi cikgu tuition je dulu. Okay, masa saya ajar tu memang style lah, memang kata saya bawa watak engineer tu untuk bagi diorang tu inspirasi lah macam mana diorang belajar fizik, diorang belajar maths tu untuk apply dekat kehidupan tu. Bukan dekat line exam tu. Saya ajar tuition tu macam mana kita nak apply apa yang saya ajar tu dalam kehidupan, bukan dalam exam. Okay, sebab apa saya check budak-budak tu, budak tuition tu dia tak suka maths dengan fizik ni sebab apa? Dia rasa tak berkait dengan kehidupan tu. Jadi benda tu kita kena pupuk dia punya minat tu daripada awal tu. Alright. Okay, nak pasal lampu kena kira luar bilik baru tahu. Okay. Ni teringat saya dulu ada handle satu projek lampu tu. Memang benda tu memang kritikal. Memang projek tu untuk pasang lampu tu memang kena kira luasan bilik, berapa lampu watt, kabel dia besar mana, controller jenis apa, nak color apa, owner dia suka ke tak, macam-macam lah, barulah kita dapat finalize punya proposal tu. Okay, dalam bidang engineering ni, dalam bidang engineering ni dia macam-macam bidang. Macam saya bahagian elektronik. Dia ada elektronik, ada electrical, ada automotive, ada binaan, ada mechanical, chemical, dia macam-macam jenis engineering tu. Jadi tengok kalau korang suka kat bahagian mana. Contohnya kalau elektronik dia pecah banyak bidang. Elektronik dia ada bahagian dasar bidang dulu yang saya ingat, elektronik bahagian telekomunikasi, maksudnya telekomunikasi. Elektronik bahagian pure, maksudnya dia degree elektronik saja, maksudnya dia belajar semua. Dia bahagian betul-betul elektronik. Lagi satu elektronik bahagian radar, bahagian antena. Elektronik bahagian macam digital multimedia. Elektronik
dalam digital multimedia macam tu, saya tak ingat dia punya sub daripada elektronik tu. Okey, dia bidang tu banyak elektronik tu. Okey. Macam saya dulu degree elektronik tapi dalam pengkhususan telekomunikasi. Maksudnya bahagian komunikasi lah, macam radio, okay, radio, wifi, macam-macam lah. Jadi dia bahagian komunikasi. Okey. Okey, itu macam dia bilang. Jadi kalau tengok, kalau kereta memang kita daripada kecil tu memang suka sangat kereta. Okey, contohlah kita suka sangat pada kereta tu. Kita kaji-kaji balik kita memang suka sangat kereta, ataupun budak tu memang suka sangat kereta tu, suka sangat modified macam-macam kat kereta tu. Dia minat bahagian tu. Okey, jadi dia kena masuk bahagian engineering bahagian automotif. Okey, jadi bahagian automotif lah. Maksudnya bila masuk engineering automotif ni, dia tak adalah macam orang kata dia kena kerja bahagian repair kereta, tak. Dia sebab engineer ni, dia salah satu, bila dah sampai level engineer automotif tu, dia tak buat kerja-kerja yang cuci enjin semua, tak buat. Dia macam jenis consultant untuk bahagian automotif tu. Jadi bila budak tu minat bahagian automotif tu, cakap kat budak tu, kalau kata minat, pastikan dia tahu, dia betul-betul tahu dia minat tak bahagian automotif tu. Automotif tu pecah banyak pula tu. Automotif ada bahagian enjin, ada bahagian elektronik, ada bahagian aircon, ada bahagian design aerodinamik tu. Tengok dia suka bahagian mana. Okey, jadi cakap nanti kalau kata nak jadi engineer bahagian automotif, kena kuatkanlah dia punya maths. Okey, nak kira silinder tu pun, kalau kata kita pun malas nak kira silinder tu pun, macam mana kita jadi engineer automotif. Tu cakap dengan dia macam tu. Supaya dia bila nak jadi engineer automotif tu, dia mesti tahu, ni kena kira ni cm berapa, mm berapa, meter tu berapa, berapa isi padu, macam nak kira cc. Benda-benda tu benda-benda yang asas. Okey, macam saya bukan bahagian enjin, saya bahagian elektronik. Okey, sebab tapi dalam masa saya kecil tu, masa saya dah masuk sekolah menengah tu, semua bidang saya suka. Jadi dia benda yang betul tukang. Okey. Tapi last saya daripada banyak bidang engineering tu, saya suka bahagian elektronik. Tu paling saya punya kesukaan tu, maksudnya minat, betul-betul minat tu bahagian elektronik, bukan bahagian automotif, bukan bahagian electrical. Okey. Okey, maksudnya kita suka satu bahagian saja. Jadi kita kena fokus kat situ. Okey. Okey, lepas dah tahu dia minat tu masing-masing, kita yang ni saya lupa nak buat dulu. Okey, pasang niat betul-betul kenapa kita nak ambil bidang engineering tu. Kalau kita, macam saya ada anak, kalau kata dia minat betul bahagian engineering ke, bahagian bisnes ke, marketing ke, doktor ke, kena bagi tahu dia. Okey, kau nak jadi doktor, kau nak jadi engineer, tapi kau mesti kau nak jadi engineer, nak jadi doktor tu sebab nak diri kita ni bermanfaat pada orang lain. Bukan nak title tu. Jadi bila nak dapat title tu yang jadi masalah sikit masa pekerjaan tu. Sebab saya benda ni pengalaman saya. Sebab kalau kata kita kejar title, kita kejar nama, dia susah jadi genuine punya engineer, genuine punya doktor. Dia susah jadi macam tu. Jadi niatkan dia, kalau kau memang betul-betul nak jadi doktor, jadilah doktor yang bermanfaat pada orang lain. Maksudnya orang akan suka dengan kau akan bagi ilmu-ilmu yang boleh menyelamatkan nyawa, macam COVID-19 ni macam ni kan. Ataupun kalau jadi, contoh jadi chef. Okey, jadi chef tu pastikan kita ni tahu ilmu-ilmu masakan tu sampai ke tahap kesihatan tu memang terbaik sekali. Maksudnya dia sedap, sihat, orang tu punya taste kena. Okey, kita pula boleh ajar orang tu sampai orang tu buka restoran. Dia kena matlamat tu kena jauh-jauh. Okey, teliti orangnya, benda kecil memang betul. Kalau nampak saya macam bela-bela sikit masa discussion ke apa kan, sebab masa tu saya tengah fikir benda tu memang kena teliti. Jadi kalau kita memang jenis slow sikit, dia lambat sikit yang dapat jawapan tu. Okey, pasal ni betul kan, masa lepas dah tahu dia punya bidang dia nak jadi apa, contoh engineer lah. Okey, masa form 3 tu, masa form 3 nak masuk form 4. Okey, masa form 3 nak masuk form 4 tu, kan dia ada aliran sains, ada aliran sastra, ada aliran ekonomi, perdagangan. Okey, dia ada bidang-bidang tu. Jadi saya masa form 3 tu,
Form 3 tu lah saya tahu rupanya jadi engineer ni kena masuk universiti. Dia tak boleh masuk vocational ke, tak boleh. Dia kena masuk universiti, maksudnya ambil diploma, degree, baru dapat Bachelor of Engineering Elektronik tu. Baru dapat benda tu. Masa tu barulah saya faham. Masa ni saya ada sahabat saya, masa tu saya masuk universiti dengan dia. Nama dia, saya sebut nama kat sini lah. Nama dia Ezli Shah. Okay, kalau dia ada dalam ni. Okay, terima kasih Shah. Dia lah yang terang kat saya tu macam mana dia punya jalan-jalan tu. Maksudnya ada orang tunjuk jalan kat saya. Macam mana nak masuk universiti, macam mana nak jadi engineer. Walaupun dia yang tunjuk jalan kat saya tu, dia tak jadi engineer. Okay, dia jadi businessman. Terbalik pula kan. Okay. Jadi dia kebetulan masa tu dia ada 2 orang kakak dia dah masuk universiti. Dah masuk universiti, memang dia orang memang tahu selok belok nak masuk universiti ni macam mana, jalanan dia macam mana, berapa kos dia macam mana. Jadi kita memang kena ada orang yang boleh tolong kita masa tu. Okay, jadi masa tu mak saya pun datang rumah sahabat saya ni, Cik Lisha ni, tanya terus kat kakak dia, macam mana nak masuk ni, berapa yuran dia. Okay, lepas berapa tahun dia boleh jadi engineer, macam mana pekerjaan dia, kamu menganggur pula kan. Okay, masa tu memang ada orang tunjuk jalan. Jadi saya buat benda sama ni nak tunjuk jalan, macam mana nak bagi tahu jalan tu macam mana. Okay, supaya bila step by step, fasa by fasa tu, orang takkan menyesal. Okay, contohlah bila dah jadi engineer tu nak jadi businessman pula. Okay, contoh macam tu. Dah jadi engineer tu nak jadi businessman. Dia tak ada masalah sebab kalau tengok betul-betul kan, company-company yang besar engineering punya company tu, biasanya kalau kaji balik background CEO tu, yang paling tinggi atas tu, dia mesti start daripada engineer. Dia mesti start daripada engineer, barulah dia masuk ke bahagian management. Maksudnya korang jangan menyesal jadi engineer, jangan. Itu memang dah terbaik. Sebab bahagian teknikal tu korang boleh absorb je. Itu kelebihan engineer. Tak kisahlah bahagian masakan ke, bahagian penerbangan ke, tebang pokok palak ke, pertanian ke, dia boleh. Sebab dia benda teknikal tu memang dah sebati dengan engineer tu. Okay. Kalau kata memang hati ni memang cerah, lapang kan, memang senang nak terima satu ilmu baru sebab dia memang dah dilatih untuk jadi engineer. Maksudnya dah masuk universiti tu memang dia ada exam dia ada assignment dia, nak kena cakap depan orang, kena present, nak kena buat quiz lah, apa macam-macam lah untuk jadi seorang engineer tu. Okey. Ini kalau kata cerita universiti ni panjang, tak apa, nanti saya buat episod yang lain pula. Okey, dah form 3 dah masuk form 4. Okey, katakanlah form 3 tu nak masuk form 4 tu tak lepas ke apa, korang masuk vocational lah. Sekarang ni panggil college vocational. Okey, tak ada masalah, korang masuk je vocational tu. Okey, bila masuk vocational tu, dia punya taraf dia sekarang ni diploma. Okey, sekarang ni diploma, korang dapatkan dulu korang punya diploma tu, kejuruteraan tu. Lepas dapat kejuruteraan tu, boleh pilih sama ada nak bekerja ke ataupun nak sambung degree. Tu tak ada masalah. Okey, ini untuk yang siapa-siapa yang tak dapat masuk kelas sains, masuk form 4. Dia masuk vocational, dia pilih bidang tu, dapat, masuk je. Jadi dapat diploma tu bagi engineering. Yang kita minat tu lah. Okey, kalau kata tak dapat, maksudnya korang terpaksa juga ambil kelas sastra dekat masa SPM tu, form 4, form 5 tu. Maksudnya masuklah ekonomi, perdagangan kan. Korang terpaksa masuk kelas perdagangan tu. Korang stay kat situ. Okey, lepas tu lepas tu ambil pula lepas SPM tu, sama ada boleh ambil STPM ataupun ambil pra-universiti. Macam saya ambil masa tu, saya ambil SPM bahagian sains. Okey, masuk ada fizik, kimia semua tu ada lah. Okey, masa masuk universiti tu saya ambil pra-universiti. Maksudnya dipanggil foundation lah, maksudnya tahun asas. Maksudnya setahun tu dia adalah lebih kurang macam matrikulasi lah, metrik. Okey, kalau siapa-siapa yang pernah masuk metrik tu, dia tahu sebab setahun tu dia macam, dia bukannya CJ, bukan diploma, dia pra-universiti ataupun panggil foundation sebelum masuk ke engineering degree. Dia lompat tu daripada foundation tu, dia shortcut, dia terus masuk degree, dia tak perlu lalu diploma. Okey, ini kena tahulah. Okey, katakanlah orang kata tak dapat, okey, orang tak dapat bahagian foundation tu, bahagian engineering. Macam dulu saya dapat bahagian foundation bahagian IT.
Okey, bahagian IT ni bukan engineering. Masa tu saya dah macam down sikit lah, sebab apa? Yelah, kita minat engineering tu bukan bahagian IT. Okey, bagi saya memang saya minat engineering tu bukan bidang IT. Jadi apa yang saya buat masa tu, saya bincang dengan sahabat saya tu yang Azisha tu. Dia saya pun dia pun saja kat saya untuk call, untuk call universiti tu. Masa tu universiti tu MMU. Sini siapa MMU boleh tahulah. Okey, saya call dia cakap lah, macam ni puan, kata saya dapat bahagian IT tapi saya tak minat, saya nak bahagian engineering. Masa tu saya pakai result trial. Masa tu result trial saya tu saya pakai. Result saya pakai. Lepas tu masa result yang betul tu dia tukar jadi engineering. Mungkin dia orang tengok saya punya keputusan tu, memang keputusan saya tu memang ngam-ngam untuk lepas masuk foundation tu. Maksudnya saya masa tu bukan kategori pelajar yang pandai, tak ada. Maksudnya saya punya keputusan SPM tu memang ngam-ngam untuk masuk MMU tu. Okey, ngam-ngam masuk MMU tu, saya tengok result saya lepas. Okey, memang dapat lah. Tapi MMU kalau korang tahu, ia adalah universiti swasta. Memang dia punya kos tinggi lah. Okey, dia punya kos, dia punya yuran tu memang tinggi lah. Okey, jadi masa tu memang universiti awam saya tak dapat. Apply pun dapat benda-benda lain lah. Dapat IT lah, dapat bahagian yang memang saya tak minat masa tu. Ialah bahagian programming, bahagian sains komputer. Jadi saya tak minat bahagian-bahagian tu, saya minat betul-betul pure engineering tu. Sebab sahabat saya ni pun dah cerita banyak pasal benda tu. Okey. Itu kalau kata memang kata kalau contohlah korang SPM tu tak berapa baik keputusannya, kalau tak berapa baik sangat, korang boleh ambil CJ dulu ke diploma dulu pun boleh, tak ada masalah. Contohnya kalau korang ambil CJ, lepas ambil CJ tu pastikan daripada CJ tu boleh lompat pergi ke diploma. Maksudnya layak untuk masuk ke diploma. Masa CJ tu universiti swasta pun tak apa. Okey, contohnya kalau masuk universiti swasta dulu untuk dapatkan CJ tu, lepas tu korang apply universiti awam. Okey, yang pasti kena pastikan bahagian kau punya keputusan tu bagus untuk lompat ke bahagian diploma tu. Itu salah satu cara lah. Maksudnya kita nak jimat angkol kat situ, yang bahagian foundation tu ke, ataupun korang boleh lompat masuk diploma ke, korang dapat diploma dalam engineering. Okey, kalau dah dapat diploma engineering pun sebenarnya korang dah boleh bekerja lah. Cuma kalau secara officialnya, kalau engineering tu untuk layak dapat title engineering tu, dia kena ada kurang-kurangnya degree. Kes kurang-kurangnya degree. Tapi yang saya lihat zaman sekarang ni, banyak kes macam kawan-kawan saya semua tu yang bekerja, dia orang diploma je. Diploma tapi gajinya setara dengan saya. Gajinya lebih kurang sama macam saya. Maksudnya dia orang ada diploma je. Maksudnya ada setengah company ni dia tak peduli bahagian diploma ke degree ke. Yang penting dia boleh buat kerja. Sebab saya pun pernah terlibat dalam interview tu. Memang semua yang datang tu minimum kena ada degree. Okey, bila dah degree ni tak semestinya dia boleh buat kerja. Okey, itu yang company nak tengok sangat. Dia tak tengok dekat korang punya pointer tu ke, CJ tu ke, tak. Dia tak tengok sangat. Dia akan tanya, dia tengok CJ dah ada semua cukup. Dia akan tanya soalan yang betul-betul memang susah lah. Dan soalan tu pun saya pula yang create. Lepas tu saya tahu bahagian nak interview tu, saya diberi rezeki untuk terlibat dalam bidang interview tu. Okey, kalau sekali saya nak dengar bagi tahu, kalau kata tak cantik sangat result tu, korang boleh susun atur. Jadi nak dapat diploma tu memang cukup senang. Okey, yang penting bila dah dapat diploma ke CJ ke, kita daripada diploma ke degree pun boleh ambil part time. Tak ada masalah. Macam korang nak kerja dulu ke apa ke, boleh. Tak ada masalah. Jadi kita nak, yang penting kita nak. Maksudnya kita punya dalaman tu memang kuat nak jadi engineer tu. Kalau kata sekadar sekolah-sekolah ni, dia boleh pergi tapi susah nanti. Sebab saya masa first year pun ada orang result lebih daripada saya, kena tendang keluar. Sebab apa? Dia tak boleh study.
seorang-seorang. Dia tak boleh study tanpa tuition. Masa tu saya, masa ambil SPM tu tak ada tuition. Ada tuition sikit tapi tak ada sangat. Tapi yang saya lihat tahun pertama yang betul-betul full A ke, yang 5-6 A ke, banyaknya kecundang. Banyaknya kecundang terkeluar. Maksudnya first time orang ni ada, second time dah tak ada lah. Third time makin kurang. Okay. Second year makin kurang. Waktu masuk tahun ketiga makin kurang. Jadi korang akan tengok pengalaman saya tu bukan result SPM yang bagus akan menentukan korang boleh dapat engineer ke tak. Maksudnya korang punya apa, hati yang kental tu yang boleh dapat engineer tu. Maksudnya kalau korang ada ego tu, pastikan ego tu digunakan untuk tempat yang betul. Maksudnya macam saya dulu, saya perasan saya punya salah satu saya punya ego tu, saya nak betul-betul jadi engineer. Saya guna tempat tu, kata aku walaupun datang daripada Perak, walaupun aku punya result SPM pun tak opportune, tapi aku nak sampai degree. Sampai habis aku nak belajar. Aku tak nak mengampakan mak bapak aku, sebab mak bapak aku dah tahu yang aku ni masuk universiti untuk jadi engineer. Aku tak peduli lah orang lain kata apa, aku pergi kat situ. Itu saya punya matlamat masa tu, memang ada sikit ego tu. Kadang-kadang tu kalau kata group assignment tu saya buang orang je. Saya pernah buat situ. Group assignment tu saya buang, nanti saya cerita nanti. Dia cerita ni menarik sebenarnya. Okey, itu saya daripada saya. Okey, kalau kata ada yang nak tanya pasal diri saya ke, pasal teknikal bahagian kereta ke, bahagian minyak ke, kalau saya ada jawapan saya akan bagi terus. Okey, kalau saya tak ada jawapan, saya biasanya akan bagi jalan supaya dia akan dapat jawapan. Okey, macam tu je daripada saya. Okey, jangan lupa subscribe saya punya page, saya punya Facebook. Okey, nanti YouTube saya pun ada, nama pun sama lah, Asmadi Adi tu. Saya akan cerita pengalaman saya berkaitan dengan engineer ni. Yang satu memang cerita ni pun bertahun juga tu. Jadi saya cerita sikit-sikit tu, dan saya akan pastikan yang setiap topik tu memang korang akan dapat manfaat dia. Okey, jadi kalau kata korang memang ada memang ada pengalaman jadi doktor ke, korang boleh buat sendiri. Jadi maksudnya korang boleh buat live, sebab zaman PKP ni orang nak informasi yang tepat, orang nak pengalaman yang betul. Okey, itu saja daripada saya. Nanti kalau kata ada apa-apa pertanyaan ke, komen ke, boleh PM terus kat saya. Okey, ada juga yang PM saya, WhatsApp saya, tanya pasal kereta. Jadi saya bagi pendapat saya, jadi dia boleh ambil pendapat tu untuk selesaikan masalah dia. Okey, itu saja daripada saya petang ni. Okey, jumpa besok. Okey, saya tengok lebih kurang pukul 6 jugalah. Nanti tengok topik apa yang sesuai, yang mana kita boleh guna pakai untuk kehidupan kita, dengan terutamanya yang zaman-zaman PKP ni. Kita tolong bagi info yang betul. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya terus, PM saya. Saya Asmadi Adi, boleh tolong anda. Okey, jangan lupa subscribe saya punya YouTube, like saya punya page. Okey, ada free je kot, tak ada bayar-bayar kan. Okey, Papa nanti Roger. Okey, Papa Roger. Okey, Papa Roger. Okey, alright. Okey, zaman sekarang Papa Roger lah. Okey, alright. Assalamualaikum semua.